Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi sekarang kita dah masuk pertengahan 2021. Bermaksud aku dah buat YouTube channel ni lebih kurang 2 tahun. Daripada sambilan, hobi, sampailah ke hampir sepenuh masa. Boleh dikatakan hampir sepenuh masa lah. Jadi throughout dia, ramai kawan-kawan yang request, bang nak tengok studio abang, nak tengok studio tour abang, boleh tak buat studio tour abang, nak tengok abang punya setup everything. Jadi itu yang kita akan cuba buat dalam video kali ni. Jadi kalau korang nak tengok studio tour ataupun setup studio tour Izami Gadget at least untuk pertengahan 2021 ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Okay, so first thing first, bila kita bercerita pasal setup, pasal studio tour, kita mesti nak tahu kat mana studio Izami Gadget selama ini, kat mana Izami Gadget record video selama ni. Jadi macam korang nampak, studio aku berada dekat salah satu unit dekat rumah Pangsapuri Kos Rendah kat belakang ni. Di mana unit ni aku beli sendiri melalui lelongan awam. Aku tak sewa, aku beli sendiri few years back. So anda kata lepas tengok video ni, mungkin ada yang berminat atau pasal hartanah, korang boleh roja aku juga. Sebab apa? Aku juga menguruskan company hartanah dekat Melaka ni. Jadi jom kita masuk kat dalam, kita tengok macam manakah setup kat dalam studio Izami Gadget. Let's go. Okay, so sekarang aku duduk jak penat. Sekarang kita berada dekat ruang tamu unit studio Izami Gadget dekat Pangsapuri tadi. Di mana dekat ruang tamu ni selalu tempat-tempat aku akan lepak untuk nak generate idea sebelum recording, dan ini adalah juga tempat nak lepak-lepak selepas recording, nak lepaskan lelah. So dekat sini tak ada apa-apa. Dulu selalunya aku buat tempat biro dekat sini, di mana kalau korang nampak kat situ dia ada lampu lilap-lilap tu kan. Jadi ada biro, ada lampu RGB sikit. So kat sini aku letak satu aircon 1.5 horsepower dan ada dua lampu studio kat sini untuk assist lah. Dan actually ada lagi lampu-lampu studio yang dekat dalam store yang mungkin aku akan bawa keluar bila nak shoot dekat ruang tamu ini. So dekat sini aku keep simple je lah. Orang rumah aku yang kemaskan kat sini. So ada satu kapet, ada satu kursi, ada kursi panjang macam ni, sofa. Dan dekat belakang kamera adalah ruangan dapur dan pintu masuk. Ada peti ais, everything lah. Lengkap lah kalau nak lepak sini, malam pun nak bermalam dekat sini. Jadi jom, kita masuk. Sebab unit ada 3 bilik. Kita masuk bilik satu persatu. Aku akan tunjuk pada korang apakah yang aku buat untuk setiap bilik tersebut. Jom. Alright, aku duduk sekejap Okay, so bilik pertama ni, kalau macam korang nampak, dia macam lebih kepada macam store lah, store barang kan. Di mana kalau aku dapat barang, aku akan letak sini dulu sebelum sampai turutan ataupun queue dia untuk recording. Lepas recording, aku akan simpan kat sini lah. Jadi macam korang nampak kat sini ada 2 almari ni. Aku letak barang semua kat sini. Ada kursi gaming yang aku tak gunakan ni. Alright, ada extra lah aku letak sini. Ada all the thing lah. Dan selalunya kadang-kadang aku campak je kat sini. Bila sampai masa hujung bulan ke ataupun 2 bulan sekali, aku akan minta tolong rumah aku untuk kemaskan lah. Sebab apa? Perempuan lagi pandai kemas. Alright, jadi ini adalah bilik pertama. Bilik store untuk studio aku ni. So, jom kita ke bilik kedua. Okay. So, untuk bilik kedua ni, kalau korang nampak, dia more kepada macam bilik cinema. Di mana kat sini aku letak satu projektor. Ini adalah projektor Lumos Auro, itu hari aku review. Di mana for time being, kalau kau tanya aku, apakah projektor yang aku boleh recommendkan, this is the one lah. Lebih kurang yang tak ada Android 900 lebih. Kalau ada Android 1002 macam itu, memang best. So aku akan layan Netflix ke everything kat sini lah. Kadang-kadang bila aku datang studio, lepas record, penat sikit, lepak sini, buka aircon, baring kat bawah ni, memang best gila. Sejuk gila, terlelap semua kat sini lah. So ini more or less tempat dipanggil sebagai cinema room. Tempat di mana kalau anda kata aku ada aktiviti nak review projektor ke, review benda-benda yang berlampu, dekat sinilah tempat dia. Jadi jom kita ke bilik terakhir, iaitu bilik studio utama Izami Gadget. Jom. Okay guys, so korang sekarang sedang berada dalam bilik ketiga, iaitu studio utama rakaman Izami Gadget. Jadi segala aktiviti video semua dekat dalam bilik ni lah. Jadi macam korang nampak, background belakang ni adalah background terkini yang aku buat sekarang lah. Alright. Jadi untuk dalam bilik ni, kita mulakan dengan cerita pasal kamera. Sebab apa? Pasti ramai nak tahu, abang Izami pakai kamera apa. Alright. So untuk starting, masa aku mula-mula buat YouTube channel, aku pakai telefon. Aku pakai masa tu iPhone lah. Sebab apa? Aku memang user iPhone ketika itu. Dan kalau kau tanya aku, bang, kalau saya nak mulakan YouTube pakai telefon je, boleh tak? Boleh. Memang boleh. Asalkan kau mula je. Kamera phone dah cukup bagus sekarang. Tapi kalau bila korang dah makin lama, mungkin korang akan upgrade lah macam aku buat lah. Alright, jadi macam korang nampak, aku ada setup 4 kamera sekarang ni. Satu kamera depan ni. Ini kamera zoom tepi ni, top down punya kamera kat atas, dan satu kamera belakang ni lah. Kamera belakang ni selalunya tak ada kat sini. Selalunya dia adalah kamera untuk buat B-roll ataupun untuk buat shot-shot dekat luar. So selalunya kamera belakang ni aku simpan lah. Alright, jadi kamera apa yang aku ada sekarang ni? So for starting, masa aku mula lepas upgrade daripada telefon tu, kamera pertama yang aku beli adalah kamera yang depan ni. Ini adalah Canon M50, mirrorless budget
favorite YouTuber punya kamera daripada Canon lah. Di mana masa aku beli tu 2,700 dengan kit lens. Aku beli tahun lepas pertengahan macam tu. Sekarang korang boleh dapat sekitar 2,200 ke 2,300 dengan kit lens baru. Second hand mungkin boleh dapat 1,900 ke 2,000 lah. So aku ada 2 biji. Yang mula-mula aku beli ni untuk shot depan. Manakala masa tu aku pakai telefon lagi untuk shot atas. Jadi lepas tu aku upgrade, aku beli yang atas ni. Ini adalah sama harga lebih kurang lah M50 juga dengan dia punya kit lens. Lepas tu pada birthday aku tahun lepas, orang rumah aku hadiahkan A6400 lah. Sebab apa? Masa tu aku menggeletik kata nak try pakai Sony. Tapi end up aku tak gunakan sangat. Sebab apa? Aku dah terbiasa dengan color profile Canon. Siapa yang main kamera tahulah Canon ni dia ada satu color profile dia lebih punchy. Sony ni autofocus dia mantap. Tapi color dia lebih natural. Siapa yang suka color grading, dia akan pakai Sony lah lebih banyak masa. Kalau anda kata macam aku tak suka editing color sangat. Aku more prefer pada Canon. That's why bila aku upgrade, aku beli this Canon EOS R. Ini adalah, yang depan ni adalah full frame mirrorless. Pertengahan punya level lah. Di mana body dia harganya adalah 6,600. Lens dia aku pakai 35mm f1.8. Itu adalah RM2,200. So combine lebih kurang 9,000 macam tu lah. Alright, so nak beli lens ni pun macam-macam harga lagi lah. Nanti aku akan upgrade lah. Tapi for time being, inilah adalah setup aku. Kamera utama aku adalah Canon EOS R. Kamera zoom dan juga top down aku adalah Canon M50 mirrorless crop sensor. Dan ini adalah kamera spare iaitu Sony A6400. Alright, itu adalah berkaitan dengan kamera. Now bercerita pasal audio. Dah cerita pasal kamera, recording mesti nak tahu pasal audio, microphone. So for starting, microphone yang aku gunakan adalah ini. Alright, kalau boleh nampak di batas bawah. Ini adalah Comica Boom XD. Dia ada 3 biji sebenarnya. 2 adalah untuk dia punya kita panggil apa? Transmitter yang kita bercakap. Satu adalah untuk receiver lah yang akan terima dekat kamera. So setahun lebih lah aku guna ini. So far ini adalah rekomendasi daripada Muaz Malik. So far terbaik sampai sekarang. Kalau nak kata aku nak shoot outdoor, this is the one lah. Tetapi for time being, kalau dalam studio, aku pakai this one. Kalau boleh nampak dekat kamera belakang ni, this one ini adalah Sennheiser MKE 400. Yang ini harga dia sekarang aku rasa lebih kurang 800-900 lah. Dia dah naik harga balik. Masa promo itu 500 korang dah boleh dapat lah. Ini adalah shotgun mic. Aku cucuk direct kepada EOS R. Aku tak pakai audio recorder for timing sebab tak ada masa nak combine nak synchronize audio. Jadi aku direct to the camera dan for timing hasil dia dah cukup memberangsangkan bagi aku. Okay, itu berkaitan dengan dia punya mikrofon. Now kita nak cerita pasal lens. Kamera ada, mesti nak tahu lens apa yang aku ada dalam pegangan. Okey, yang pertama, yang kat depan ni adalah dekat EOS R ni adalah RF lens 35mm 1.8. Dia adalah macro lens sebenarnya, tetapi sebab itu aku letak jauh. Kalau boleh nampak, kedudukan dia agak jauh kat depan. Tetapi bokeh dia cukup bagus. Manakala dekat atas ni, dengan dekat zoom ni, semua adalah kit lens sebab apa dia boleh zoom. Manakala dekat A6400 ni, aku adalah Sigma 16mm 1.4. Dia lebih wide, ultra wide dan dia adalah aperture dia lebih bokeh macam itulah. Jadi lens yang ada aku keluarkan kejap. So ini adalah senarai ataupun limpunan lens yang aku ada setakat ni dan kebanyakannya adalah second hand lah kecuali yang ini. Yang ini aku beli sekali dengan Sigma. Ini adalah Sony punya mount lah. Ini adalah 30mm f1.4. Ini mau kepada B-roll. Nice lens. Cuma ni dia tak ada image stabilization lah. So agak shaky kena pakai tripod. So ini adalah EFS lens. Ini aku pakaikan untuk aku punya mirrorless M50 dua-dua ni. Sebab apa? Di EFS aku tak boleh masuk dekat EOS R. Dia akan ada vignette lah bulat. So ini adalah more kepada dululah untuk B-roll juga 30mm f1.4 NAS bokeh. Cumanya dia punya autofocus agak perlahan. Lepas tu ini adalah my previous macro lens jugalah. Ini adalah 50mm f1.8. Ini adalah lens wajib untuk YouTuber kot. Dia lebih jauh tetapi bokeh dia lebih menarik. Ini pun sama untuk f50. Lepas tu ini adalah kit lens untuk Sony. Sebab apa aku pakai Sigma sekarang. Ini adalah Tokina 11-16 f2.8. Ini adalah EFS juga aku pakai untuk ultra wide lens sebelum ni. Untuk M50 disebabkan oleh Misai Gadget kata ini adalah lens yang digunakan oleh unbox therapy satu ketika dululah. So aku ikutlah. Okey juga kamera okey juga dia punya lens ni. Dan last but not least another ultra wide angle camera untuk Canon EFS juga 10-20 tapi ini adalah variable peak aperture lah. Alright, so far ini adalah antara lens yang aku ada selain yang ada dekat kamera sekarang ni lah. So itu adalah berkaitan dengan lensa. Now kita nak bercerita pasal lighting. Okay, lighting apa yang Izami Gadget ada dekat dalam studio ni. Okay, macam korang nampak dia agak terang. Sebab apa sekarang aku dah membuka lighting kat Shilling. Jadi aku offkan kejap. So macam korang nampak ini adalah lighting normal aku setiap hari bila aku recording video. Di mana first thing first, dekat depan ni aku adanya satu prime punya lighting. Untuk shot pada aku dia adalah daripada Osmo. Boleh adjustable dia punya kecerahan dan juga dia punya warm dia pun boleh adjust. Lepas tu dekat bahagian ni depan dekat bahagian atas ada satu. Ini adalah main top punya lighting untuk pancar ke bawah ni.
sebelah sisi kiri aku ada satu, sudut dia macam ni, untuk pancar ke sini juga. Dan sebelah sini juga ada satu. Ini macam fill light jugalah untuk pancar dekat sini. So basically aku ada lebih kurang 4 lighting dekat sini lah. Semuanya adalah softbox. Satu boleh adjustable, yang prime ni. Yang lain adalah fix punya kecerahan lah, tak boleh adjust. So aku akan adjust kedudukan ni lah. So far setup ni dah cukup bagus. Now dah cerita pasal lighting, kita nak cerita pasal aku punya stand. Sebab apa tau, bagi YouTuber, stand kamera ke, stand lighting tu adalah crucial. Jadi aku sama juga bermula daripada bawah, di mana aku pakai stand asal dia adalah, kalau korang nampak yang ada pada mic ni, ini adalah stand lama tau, di mana dia sangat-sangat rapuh, tak kuat kaki dia. Aku terpaksa pakai sandbag kat belakang tu sebagai pemberat, kalau tak dia tumbak. Jadi bila aku dah searching, aku dah upgrade kepada dua C-stand baru yang sangat-sangat solid. Kalau korang nampak yang pegang atas ni, alright, ini adalah by Cellin, tak silap aku, ke Osmo. Ini adalah berharga lebih kurang RM399. Kalau tanya pada aku, ini adalah C-stand kelas A yang patut korang ada. Satu, dia tak begitu mahal, dia adalah medium punya price, tetapi solid gila. Letak kamera, tak payah pakai pemberat, letak lighting pun boleh tinggi gila. Dia boleh adjustable dan dia boleh lebih tinggi sampai ke ceiling. Memang tinggi gila. Tak payah pakai weighting, tak payah pakai pemberat belakang. Di kaki dia sangat-sangat solid. C-stand ni memang aku sangat-sangat recommended dah untuk korang yang mencari sebuah stand untuk lapu ataupun untuk korang punya kamera. Now bercerita pasal editing. Jadi dah cerita pasal gambar, ambil video, mikrofon untuk rekod audio, lighting untuk pancarkan kecerahan. Now Izami Gadget, edit pakai apa? Okay, jadi macam korang nampak, aku ada kat sini. Ini adalah my beloved MacBook Pro 16 inci tahun 2016. i7, 16GB RAM, 512GB storage. Aku beli second hand dulu lebih kurang 5,000 lebih. Dah berusia lebih kurang 5 tahun. For time being, cukup memadai. Cumanya 4K punya video aku tak shoot sebab apa, bila edit tu dia agak struggle sikit lah. Tapi setakat 1080p works flawlessly. Tetapi I'm planning to upgrade M1 punya lah. Sebab apa, nak lebih laju untuk mungkin nak try 4K punya editing. Tapi for time being, aku punya main komputer adalah MacBook ni. Dan aku punya software editing aku adalah Final Cut Pro lah. Of course, bila guna MacBook, kau akan pakai Final Cut Pro. So aku memang tak pandai guna yang lain lah. So far, ini adalah aku punya tools untuk editing aku. Alright, now apakah headphone yang aku gunakan untuk monitor ketika editing? So macam korang tahu, bila korang nak editing, of course korang boleh dengar pakai speaker, tapi speaker tu dia kadang-kadang terlampau distort. Jadi aku pakai aku punya Sony XM4 headphone ni. Dulu masa aku beli pun dah promo. Harganya masa tu adalah RM999. Sekarang aku rasa boleh dapat lebih kurang harga tu lagi lah. Di mana ini adalah my current favorite editing. Tapi bila edit aku akan pakai wired dah, tak boleh pakai Bluetooth, nanti dah ada sikit delay dan bunyi dia adalah lari sikit. So far ini adalah sebuah headphone yang kalau korang nak beli untuk layan music, untuk editing pun boleh tahan bagusnya lah. Tetapi dia bukan studio punya headphone tau, dia more kepada entertainment punya headphone. Tetapi bagi aku, kualiti dan juga audio dia A-class jugalah. Alright, so now bercerita pasal tripod pula. Of course, korang nampak aku ada banyak kamera tadi kan. So setiap kamera ni ada tripod masing-masing lah. Dan for time ni, aku boleh katakan kesemua tripod ni adalah daripada Yunteng tau. Memang aku boleh kata Yunteng ni satu mampu milik. Yang kedua, dia adalah mudah digunakan lah, mudah laras dan cukup bagus lah. Of course dalam pasaran ada macam-macam lah, ada Buffalo lah, Manfrotto, itu lebih pada professional punya usage. Tapi kalau sekadar korang nak letak kamera diam macam ni, ataupun nak buat b-roll santai-santai je, this Yunteng dah cukup memadai. Aku ada 1, 2, 3 dekat Sony ni, dan ada satu yang single arm punya, bukan tripod lah, single pod dia panggil. Dia punya satu batang ada kaki bawah tu lah kan, yang lain semua adalah tripod punya bentuk lah. So far Yunteng ni memang selama ni memang recommended lah. Okay, so bila aku dah shoot video, of course kita akan terlibat dengan perkara berkaitan dengan storage. Storage maknanya dah shoot video dalam memory card, SD card, korang nak transfer kat komputer 512GB ni tak muat. Jadi kat mana aku letak aku punya barangan file-file aku? Alright, aku ada beberapa kat sini. Okay, macam korang boleh nampak, yang pertama ni, ini adalah aku punya M2 NVMe punya SSD lah, kecil gila, besar tapak tangan je. Ini adalah 1TB. Aku beli tu hari lebih kurang set casing 700 lebih. So aku pairingkan dengan Type-C to Type-C. Ini adalah kabel yang boleh tukar-tukar. Alright, ini adalah main storage aku lah, di mana bila aku record, aku akan transfer daripada SD card ke dalam ini terus, sebelum ini ke editing. Lepas tu aku ada beberapa storage lain. Ini adalah SanDisk punya pendrive Type-C to Type-A. Ini adalah penting bagi aku tahu. Sebab apa tahu? Bila aku test kamera dekat peranti-peranti baru, selalunya leceh tau nak transfer pakai USB ke MacBook. Sebab apa? Dia tak ada macam Windows punya benda lah. Jadi what happen is that aku akan transfer ke pendrive ni, dan pendrive ni aku akan buka ke MacBook ni lah. So memang sangat-sangat mudah untuk transfer all the Type-C punya benda.
Ini both adalah 128, 128. Ini harga dia RM70 tak silap aku. Memang sangat-sangat berbaloi. Dan last but not least, of course, aku akan ada satu pendrive untuk iPhone SanDisk juga. Ini pun RM128 tapi a bit mahal. iPhone punya mahal sikit. Dia adalah RM120. Pun bagus. Now bercerita pasal kerusi. Jadi aku rasa daripada dulu, kau tengok kalau aku rekod video, inilah kerusi yang aku gunakan. Alright, aku pusing belakang. Okay, aku cuba bangun. Alright, so macam korang nampak, ini adalah kerusi kegemaran aku. Ini adalah namanya Gaming Freak Royal. Aku tak ingat model tapi harga dia masa beli tu RM1,200. Sekarang aku rasa harga dia masih lagi RM1,000, RM1,100 macam itulah. Banyak benda aku suka pasal kerusi ni. Satu, dia cukup besar untuk tubuh aku yang gempal. Yang kedua, sangat-sangat best. Gebu gila. Kau tanyalah cikgu, kau tanyalah Izzat, siapa-siapa yang pernah duduk kat sini. Among the kerusi gaming yang aku pernah ada dan pernah feature dalam channel aku, ini adalah kerusi paling gebu, paling best. Kau duduk, kau tak nak bangun, paling solid. This is the one. Alright, memang sangat-sangat best, menarik, gebu. Dia ada bantal untuk dia punya lumberjack ni. Memang sangat-sangat besar. Kalau macam ni, ada kat sini, semua positioning bantal ni semuanya on point. Semua dekat tempat yang betul. Kebanyakan kerusi gaming ada kat pasaran, dia bagi tau bantal ni semua. Tapi terlalu kecil, positioning tak betul, kadang-kadang terlampau bawah kat pontut, kadang-kadang terlampau tinggi dekat bahagian bahu. Semua sebab tak kena. Ini adalah antara posture yang paling sempurna, at least bagi badan aku lah. Totally recommended. Gaming Freak, this Royal Gaming Freak punya gaming chair. Memang best. Ini aku beli sendiri. Sampai sekarang, ini adalah current favourite gaming chair. Okay, so dah settle pasal aku punya equipment. Dan of course, meja ni daripada IKEA. 160cm lebar dia. Lebar dia, panjang dia adalah lebih kurang aku rasa 90 ke 80 cm. Tak lebar, tak lebar lah dia punya tak panjang, dia lebar. Kaki pun daripada IKEA lah. Ini pun murah. Dia punya kayu atas ni itu lagi 100 lebih. Kaki dia adalah RM20 kot. So total lebih kurang bawah 200 untuk meja ni. Tapi kalau aku perasan dia agak flex tau. Jadi aku kena alihkan kaki ni ke tengah sikit bagi dia tak flex lah. Dan mungkin aku akan upgrade kepada elektrik punya meja yang boleh adjustable tu lah kalau anda kata ada rezeki lah. Tapi so far ini sangat-sangat berjasa. Sebab apa aku suka meja ni? Sebab satu, dia putih, dia suci. Yang kedua, dia panjang. So bila aku shot macam ni, korang nampak kan, ada banyak lagi ruang kat tepi ni. Macam korang nampak kat kamera belakang ni, yang aku boleh letak iPad ni. iPad ni guna dia adalah untuk control EOS R. Sebab apa, dia jauh kat depan. Bila aku nak play pause semua kat sini. Alright, jadi kamera lain ni aku boleh capai okey lagi. Dan sebelah sini aku akan letak laptop untuk aku tengok informasi ketika nak review barang ataupun poin-poin yang aku dah tulis kat komputer ni. Alright, so ini adalah setup meja. So dekat belakang, kalau korang nampak, ada satu setup baru lah. Ini adalah TV Samsung. Dah lama TV ni. Aku memang letak sini saja nak letak bagi dia ada colourful, ada lighting sikit. Dan dia punya, ini adalah komputer tau. Korang nampak YouTube ni kan? Ini adalah komputer. Aku cucuk CPU kepada TV ni menggunakan Chewy Luxbox. Chewy Luxbox ni adalah mini PC yang aku dah pernah feature sebelum ni. Di mana aku dapat daripada Banggood. Harga sekitar 600 ke 700 lebih. Memang totally ikhlas lah. Dia memang boleh sorok ke belakang. Memang tersorok cantik lah. Dan keyboard ni adalah daripada Philips. Ini adalah memang beli tak ada purpose lah. Saja nak beli kat kedai, tanya apa keyboard yang murah yang boleh ada lampu. Dia orang recommend aku Philips mechanical keyboard ni dengan T-Wolf punya mouse RGB. Semua ada RGB. Dan kat bawah ni adanya drybox. Itu adalah Vamos punya drybox untuk aku simpan all the camera equipment lah. So bagi siapa yang ada banyak barang-barang kamera yang mahal, korang boleh tengok video Vamos drybox aku. 399 saja harga dia. Tapi 3 tingkat 60 liter. Memang best. Aku boleh letak all the equipment dekat dalam tu. Itu pun dah hampir dah tak muat dah. Kena beli lain pula. Tapi this drybox memang ikhlas. Nampak mewah. Harga dia boleh dengar. Alright. Dan dekat sebelah sini kalau korang nampak, adanya satu almari. Ini beli dekat SSF lah. Jadi tak payah letak link hanya SSF. Safe di awal ni pasang. All the box aku tak sini sebagai background punya prop lah. Ada Realme, ada Blackshark, ada iPhone kat atas tu, headphone, earphone semua kat bawah tu. All the thing kalau mungkin dia akan berubah-ubah depending pada konten apa aku buat. Kat sana ada Izzami Gadget punya lighting box untuk nama aku. Boleh menyala sebenarnya tapi bateri dah habis. Dan all the frame ni semua daripada Kyson. Siapa yang tahu Kyson, ni all the frame murah saja, RM20, RM15 macam-macam lah. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah lighting Izzami Gadget kan? Daripada dulu lighting warna-warni kan? Okay, jom aku tunjukkan. So kita mulakan dengan lighting bawah ni. Alright, ini adalah lampu limpah atau sebenarnya lampu limpah berkuasakan 100 watt. Ini adalah lampu, boleh dikatakan lampu landscape, lampu dekat taman yang pancap pokok-pokok majlis tu. Inilah lampu dia. So korang boleh kawal pakai controller ni. Korang boleh kawal kecerahan dia, korang boleh offkan dia, korang boleh kawal color dia. Contoh sekarang adalah warna seakan-akan purple ni. So kita matikan, kita tukar kepada merah boleh tak? Alright, merah, kuning. Kita try tukar hijau. Yes, korang nampak? Sangat-sangat terang. Cuma problem dia adalah dia sangat-sangat memantul sebab sangat terang. So ini adalah lampu yang aku guna untuk main dekat belakang ni, main backlight aku. Dan aku ada another one aku pasang dekat kaki ni. Ini adalah untuk fill light daripada tepi lah untuk background warna lain dah. Alright, jadi kat sini adalah all the Shopee punya lighting, peti dan juga pelangi.
So untuk background sebelah sini, korang nampak background merah tu, korang nampak. Ini adalah Xiaomi punya LED strip. Yi strip nama dia, tak silap aku, 100 lebih juga. Alright, function lah. Panjang dia tu aku boleh sampai ke belakang. Nampak dia ada dua belah tu. Dan dia boleh tukar-tukar color lah. Dia ada remote dia kat situ. Remote dekat situ. Dan aku boleh kawal menggunakan apps Mi Home. Alright, ini adalah lighting-lighting yang dekat belakang lah. Sebelum terlupa kalau dari kamera belakang boleh nampak, kat depan ni aku ada 3 monitor. Alright, monitor atas tu untuk tunjukkan kamera atas ke bawah. Yang itu adalah untuk EOS R, itu adalah untuk zoom lens ni. Kenapa aku kena ada monitor macam ni? More kepada nak tracking aku punya positioning dan fokus. Di mana sometimes skrin-skrin ni terlalu kecil dan bila kamera banyak kau tak dapat nak macam tengok satu-satu tau. Jadi dengan adanya monitor ni monitor murah je. Aku beli dekat kedai komputer 200-300 lebih je lah. Just for the sake of nak tunjukkan apa yang kamera tu nampak. Bukan dari segi color, tapi dari segi dia punya positioning, kedudukan aku, focusing dan everything. Sangat-sangat membantu. Jadi bila aku record, ada 1-2 perkara yang aku dah tak payah nak fikir lagi dah. Especially dari segi fokus lah. Sebab sometimes nanti kita akan tanya tau, fokus tak fokus, bateri dah habis pun tak perasan, audio tak record pun tak perasan kan. Tapi dengan ada skrin macam ni, aku boleh nampak all the audio recording punya level, battery level, record ke dah putus ke, memory card dah penuh ke, everything nampak dengan lebih jelas. So aku hanya boleh fokus kepada recording ataupun review sahaja. So guys, sampai sini saja video kali ni. For timing, ini adalah aku punya studio tour, setup studio Islami Gadget untuk pertengahan 2021. Mungkin ada berubah lagi, mungkin tak berubah. Mungkin berada di sini lagi, mungkin akan upgrade ke unit kedai ke, tak tahu, depending pada rezeki. Tetapi satu nasihat bagi siapa yang baru nak mula buat YouTube, tak kisah apa rig ataupun apa equipment korang ada, dia punya nasihat satu je, buat dan buat. Komitmen, committed, buat. Jangan berhenti. Jangan buat sekadar nak famous, nak fame, nak view. Buat sebab minat. Sebab apa? Nak lepas 100 subscriber, 100 view pertama sangat-sangat susah. Nak lepas 1000 lepas tu pun susah. Nak lepas 10,000 pun susah, 50,000 pun susah. Nak lepas 100,000 pun susah. Nak lepas 1 juta pun susah. Dia takkan pernah puas, takkan pernah habis. Benda ni takkan habis tau. Jadi korang hanya keep going, keep jalan, keep running. Itu sahaja. Pakai equipment apa pun tak kisah. Recording nak pakai phone pun tak ada masalah. Tak ada mikrofon external pun tak ada masalah. Nak edit kat telefon pun tak ada masalah. Yang penting ada idea, tahu nak buat apa, buat je. Alright, itu saja pesanan daripada penaja. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang suka studio tour aku ni, dan mungkin ada 1-2 barang yang korang minat, aku akan letak link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.